Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam perbincangan berhubung dengan asas tajuk Al-Quran di bawah tajuk iaitu mengenali huruf hijaiyah dan menulis huruf hijaiyah, iaitu bagi siri yang siri yang ketujuh, dan kita pergi kepada huruf hijaiyah yang kelima iaitu huruf jim. Iaitu sebelum saya memulakan penjelasan tentang huruf jim, maka saya mohon pada sahabat-sahabat semua agar subscribe, kemudian like dan share kepada kawan-kawan yang lain supaya kawan-kawan yang lain dapat mengikuti pembelajaran ini daripada awalnya, iaitu daripada mengenali huruf sehinggalah besok menulis huruf dan hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam pada huruf-huruf itu apabila ia digunakan dalam kalimah serta ayat dan dalam Al-Quran, insya-Allah. Okey, selamat belajar. Okey, pertama kita pergi kepada huruf jim, iaitu saya padam huruf yang asalnya nak mengajar bagaimana kita nak menulis huruf jim. Jadi sahabat-sahabat perhatikan baik-baik bagaimana saya kita nak menulis huruf jim. Iaitu huruf jim daripada kiri di sini. Daripada kiri naik ke, condongkan mata pen itu naik ke atas sedikit, kemudian pergi ke depan, ke kanan, kemudian bawa dia ke separuh bulat dan bawa terus ke tu, matikan di situ, dan kemudian bubuh satu titik di sini. Oleh kerana itu maka jadilah huruf jim, iaitu daripada sini, pada kiri bawa ke kanan, kemudian bawa ke kiri balik, pusing separuh bulat dan letakkan satu titik. Itulah huruf jim. Huruf jim ini mempunyai satu nama saja, iaitu jim saja. Baik, boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepasnya. Mana kalau kita buat jim begini, perhatikan saya macam mana dia boleh disambung. Kita buat jim, okey, teruskan gitu. Kemudian bubuh titik, kemudian ada huruf lain, misalnya kata ba, ba, dia masuk di bawah sini, boleh sambung sebelum dan selepasnya, kata sin, kata kan. Okey, ada huruf sin. Jadi sini pun boleh sambung, itu maksud boleh sambung sebelum atau selepasnya. Kemudian huruf jim adalah huruf yang menerima titik. Itu sebab ada titik di situ. Jadi membezakan, iaitu objek ini tadi, kemudian ada titik. Itu jim. Baik. Kemudian makhraj huruf jim ialah pertengahan lidah menyentuh langit-langit. Iaitu pertengahan lidah kita, tengah-tengah lidah, perut lidah kita tu menyentuh langit-langit mulut kita. Itu dia punya makhraj. Baru keluar jim. Rapatkan lidah tu. Cuba rapatkan perut lidah yang tengah-tengah tu. Jim. Kemudian lepaskan. Jadi ada baru bunyi huruf tersebut. Bila kita rapatkan lidah. Kemudian sifat huruf ini dengan bintang ni, makhraj saya tanda dengan bintang, sifat dengan bintang sebab dia mustahak. Satu, jahar, nafas tertahan masa kita menyebut dia. Kemudian istighfar, kemudian pangkal lidah yang kedua iaitu syiddah, suara tertahan juga masa nak sebut tu sebab lidah kita naik ke atas. Bila kita lepaskan lidah itu baru berbunyi huruf jim. Kemudian yang ketiga, istighfar, itu pangkal lidah tidak terangkat. Itu pangkal lidah yang huruf qaf keluar kat sana, dia tak terangkat. Baik. Kemudian yang keempat, infitah, antara lidah dengan langit-langit terbuka. Bila terbuka barulah keluar bunyi huruf jim. Kemudian dia ismat, iaitu tertegah daripada segera terkeluar, dan perlu diingat selama-lamanya bahawa huruf jim apabila dia mati, dia adalah huruf kalkalah. Iaitu kalkalah, macam mana dikatakan kalkalah? Huruf memang tu jim. Kalau kita mati, itu masuk kalkalah. Jadi kalau melantun dan dia keluar dengan segera, dengan kuat, bunyinya dengan kuat. Kalau kita perhatikan, kalau kita sebut misalnya kasabak, gitu kan, dia cepat keluar. Keluar dengan kuat dan cepat. Jadi apa yang kita perhatikan di sini, iaitu pertama, saya ulang, huruf jim mempunyai satu nama, boleh bersambung dengan huruf sebelumnya
dan selepasnya. Kemudian huruf jim dia ada titik, menerima titik di tengah-tengah. Kemudian mahraj huruf jim ini pertengahan lidah menyentuh langit-langit di dalam mulut kita. Kemudian sifatnya jahar, syiddah, kemudian istifal, kemudian infitah. Kemudian yang ke limanya ialah ismat, iaitu tertegah dari segera terkeluar. Kemudian khakhalah, melantun dan keluar dengan kuat bunyinya. Baik. Jadi itulah saja yang dapat saya jelaskan tentang huruf jim. Dan kita akan ke siri yang ke-8 selepas ini, iaitu kita akan mengenali huruf ha. Nanti kita akan lihat selepas ini, iaitu saya akan menjelaskan tentang huruf yang ke-6, iaitu huruf ha. InsyaAllah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar tadi kita telah belajar huruf jim, huruf hijaiyah, huruf jim. Kemudian dalam siri ke-7 dan siri ke-8 ini kita akan belajar berkenaan huruf, iaitu huruf ha. Iaitu kita mengenali huruf ha dan bagaimana menulis huruf ha. Jadi saya tidak mahu membuang masa, kita terus pergi pada penjelasan tentang huruf ha ini, insyaAllah. Baik, tuan-tuan boleh perhatikan huruf ha di sini. Saya padamkan pada huruf ha ini untuk menunjukkan bagaimana menulis huruf ha. Huruf ha sama juga dengan huruf jim, cara menulisnya, iaitu kita naikkan di atas daripada condongan, naikkan ke atas, kemudian bawa ke kanan, lepas tu bulatkan separuh bulat begitu, kemudian akhir di ujung sana. Itulah dia huruf ha. Dan ha ini mempunyai dua nama, iaitu ha atau ha. Jadi dikatakan dua nama, dan dia pula huruf ha ini boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepasnya. Perhatikan di sini, macam jim juga, jim, iaitu huruf jim boleh sambung sebelah belakang dan boleh sambung sebelah depan. Ha pun sama juga, iaitu boleh sambung dengan huruf sebelumnya, seperti contoh ni huruf ba, saya tandakan right, boleh sambung. Selepas ha, makna selepas, boleh sambung dengan huruf sin, contohnya. Jadi saya bubuh right, boleh sambung selepasnya. Kemudian kita perhatikan bahawa dalam ha ini tidak ada titik. Jadi dia adalah jenis huruf yang tidak menerima titik, iaitu tidak ada tanda titik. Baik, kita pergi kepada yang bintang di sini, mahraj yang paling penting dalam membunyikan ataupun membunyikan huruf ha itu, iaitu mahrajnya betul-betul di tengah halkum kita. Iaitu kalau saya lukis di sini, ini depan leher kita, contohnya ada sini orang lelaki dia ada lekuk sini, atau orang perempuan boleh rasa halkum tu. Ha ni betul-betul di tengah halkum kita. Jadi disitulah mula keluarnya huruf ha. Baik. Untuk mengetahui bagaimana kita menyebut ha itu dengan betul atau tidak, kita mesti mematuhi sifat-sifat huruf tersebut. Di sini ada 5 sifat. Pertama, sifatnya hamas, iaitu napas kita terlepas bila menyebut ha. Iaitu dia berangin, maksudnya hamas. Baik. Kemudian rakhawah, suara kita pun terlepas juga apabila kita menyebut huruf ha. Kemudian ada sifat istifal, di mana pangkal lidah tidak terangkat. Tidak terangkat. Kemudian infitah, sifat infitah ada juga padanya, iaitu antara lidah dengan langit-langit terbuka. Apabila menyebut ha gitu. Mana terkeluar angin dan terbuka mulut kita. Kemudian ismat, dia tertegah daripada segera terkeluar. Mana dia jauh di tengah halkum kita. Maknanya dia tertegah untuk daripada keluar dengan segera. Jadi itulah dia penerangan tentang huruf ha. Saya ulangi lagi, iaitu huruf ha bentuknya macam jim. Jim ada titik, ha tak ada titik. Kemudian dia ada dua nama, ha ataupun ha. Kemudian boleh bersambung dengan huruf sebelumnya dan selepasnya.
Kemudian dia adalah huruf yang tidak menerima titik, tak ada tanda titik-titik, macam jim ada satu titik di dalamnya. Kemudian makhraj hurufnya di tengah halkum. Kemudian sifatnya hamas, nafas terlepas berangin. Kedua, rakhawah, suara terlepas. Kemudian istifal, sifatnya pangkal lidah tidak terangkat masa menyebutnya. Infitah, kemudian masa menyebutnya antara lidah dengan langit-langit terbuka. Kemudian ismat, iaitu dia bila menyebutnya agak-agak tertegah, tertahan sedikit untuk menyebutnya daripada segera terkeluar huruf ha. Jadi itulah saja yang dapat saya jelaskan tentang huruf ha dalam siri ke-8 ini. Dan insya-Allah kita akan ke siri yang berikutnya, iaitu siri 9 dan 10 insya-Allah. Sama-sama saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.